wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqarah ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah yang terlalu banyak kepada kita, yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana nikmat hidup itu adalah kita mengetahui bahawasanya dialah yang memiliki hidup. Itu yang paling terpenting yang kita harus fahami. Barulah kita tahu hala tujuan hidup ini, kita ini semata-mata mentajalikan dia yang hidup. Maka itu kita tidak akan lari daripada tajuk. Dengan sebab apa tujuan kita dihidupkan? Tak lain adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ilahun wahid, semata-mata nombor satu yang ada hanya Allah. Sungguh pun Allah tidak menjadikan sekalian alam ini semua. Allah tetap dalam keadaan cukup. Dia tunggal mengesakan diri dia dan maha sempurna. Janganlah kita mengatakan bahawa kita ni hidup maka kita perlu menyembah. Memang betul, tapi kita kena faham yang kata sembah tu adalah mentaati, iaitu dialah yang sebenarnya yang memiliki hidup, dan lagi segala apa yang kita lakukan adalah hak kepunyaan yang telah ditajalikan daripada diri keesaannya. Jadi itu bukan ada dua atau tiga atau banyak, tapi semata-mata banyak yang dijadikan Allah, menunjukkan bahawa yang esa, yang tunggal, yang wahid hanya Allah. Itu ya kita nak faham. Sekarang ni kita tak faham, kita lari tajuk. Maka itu yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khawatir, menjadi risau. Sebab manusia pada akhir zaman nanti, di zaman kita ini, tidak tahu hala tuju sebenar hidup ni. Banyak kita tengok yang makin berilmu, makin jauh, makin tidak kenal Allah, tidak takut pada Allah. Sebenarnya kita bertambah ilmu, sepatutnya bertambah takut, bertambah kenal, bertambah rindu, menombor satukan Allah dalam hidup kita. Tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri. Tetapi sebaliknya sekarang ini memakai ideologi yang membawa kepada ke arah kebanggaan. Ini semua akan merosakkan. Ini semua akan merosakkan akidah-akidah yang sebenar, ala tujuan sebenar. Ini yang saya maksudkan tadi. Rasulullah khawatir. Rasulullah dipesan dengan Sayyidina Ali, aku tidak risau. Kalau berkenaan orang itu orang mukmin, aku tidak risau. Dan berkenaan orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah pun aku tak risau sangat. Tapi yang aku lebih risau adalah orang munafik. Mana munafik itu lagi Rasulullah risau. Sebab dia kata kalau orang mukmin, aku tahu dia, Allah akan jaga dia. Sebab dia kenal diri, dia kenal Allah. Dia takut pada pergi, sentiasa merasakan Allah. Dia sentiasa merasakan Allah tu yang nombor satu. Itu orang mukmin. Dan orang musyrik mensekutukan Allah, dia dah memang dia berada di dalam keadaan yang jelas bahawa dia telah berada dalam mensekutukan Allah. Dia menutupi kesalahan. Tetapi orang munafik ni tidak jelas, dia menyembunyikan dalam diri dia tu penipuan. Dia dalam berilmu yang banyak, tetapi dalam dia hati dia ada penuh dengan kemunafik. Itu yang Rasulullah SAW risau. Dan sekarang ini, zaman kita ini adalah zaman yang banyak mengeluarkan
Orang-orang yang pandai-pandai, orang yang alim-alim dalam agama ke dalam apa bidang pun profesor, tetapi dia hati dalam dirinya munafik. Itu dia maksudkan Rasulullah SAW. Dia pesan pada Sayyidina Ali akan datang nanti. Inilah masanya kita melihat sekarang. Orang-orang jadi cerdik pandai, tujuannya melaga-lagakan lagi, memecah belahkan lagi masyarakat. Ini yang berlaku. Jadi tujuan Rasulullah bagi tahu itu supaya kita berhati-hati. Jangan kita memandang kepada kepandaian dia, ilmu dia. Bukan saya nak pelekehkan, bukan kita makna Rasulullah kata tu nak rendah, tapi kita kena tengok dalaman dia. Kalau ada sifat munafik, apa tu sifat munafik? Dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah, tetapi ilmu luaran dia banyak dia menutupi. Dia kata dia takut pada Allah, dia kenal Allah. Dia kata dia keluarkan fatwa ni, dia ikut arahan-arahan yang mana berlandaskan pada ayat-ayat Quran, tapi ayat-ayat Quran yang dikeluarkan tu tetapi dalam hati dia untuk memecah belahkan umat. Ini yang Rasulullah terlalu khawatir, takut. Kalau orang mukmin, Rasulullah tak kisah. Dia dah kenal diri, kenal Allah. Dia memang takut dengan Allah. Dia sentiasa merasakan Allah. Itu orang mukmin. Rasulullah tak kisah. Dan orang musyrik, orang mensekutukan Allah, jelas dah nampak dia punya kemusyrikan. Kita kenal kalau orang tu kan musyrik. Dia tak. Tapi munafik ni, dia menyembunyikan, dia pura-pura dalam hati dia. Dan yang lebih bahaya, Rasulullah kata mana munafik yang dalam hati, iaitu dia sendiri nampakkan masa seolah-olah dia ni berpihak kepada yang benar, tapi dalam hati dia tersembunyi munafik yang kat dalam ni tu. Jadi inilah maknanya yang Allah Ta'ala bagi tahu tempat yang paling teruk sekali manusia kat dunia ni adalah manusia munafik. Rasulullah bagi tahu maknanya dalam cerita ni, dia bagi tahu pada Sayyidina Ali. Ini sangat penting, dia kata. Kita kena berjaga-jaga kepada manusia yang begini. Kalau kita tak berjaga-jaga manusia yang begini, satu dunia akan hancur. Sebab orang ni dia memang kita susah nak kenal. Di zaman Rasulullah tu ada Abdullah bin Ubay bin Khalaf, kan? Itu Rasulullah sendiri, tapi Rasulullah tak ceritakan pada sahabat. Sebab di waktu tu semua banyak orang kenal diri, kenal Allah tu banyak. Jadi semua boleh akan tahu sendiri, tak bagi tahu. Lama-lama Rasulullah kata sahabat sendiri akan tahu. Ya Allah, itu pasal Rasulullah tak panggil. Kalau mesyuarat tu ada 50 orang, orang mukmin, Rasulullah tak akan panggil jemput ni. Tapi Rasulullah tak bagi tahu sahabat lain, orang mukmin. Rasulullah automatik tak nak cerita tentang dia tu tadi. Tak masuk dalam mesyuarat. Sebab dia kalau duduk dalam mesyuarat, habis dia rahsia-rahsia. Tapi kita sekarang di dalam mana-mana persatuan, di mana dalam dah banyak. Rasulullah kata akan masuk golongan ini lebih banyak ni, munafik ni. Dan kita menghadapi yang ni tadi. Kalau tentera Imam Mahdi nanti, bila tentera-tentera penyokong-penyokong, penolong-penolong Hizbullah, penolong-penolong Allah tu, itu bawa Imam Mahdi ni, ataupun Imam Mahdi tak keluar lagi pun, tapi tentera-tentera orang yang kenal diri, kenal Allah ni, dia sentiasa berhati-hati sangat dengan dia masuk tu, manusianya tu dalam hati dia tu tak nampak orang tu. Rasulullah kata orang munafik ni tak nampak, nampak macam biasa je, dan susah nak kenal. Tapi dia suka hantar-hantar. Contoh macam sekarang, maksud Rasulullah tu dia cara gaib, maknanya cara yang WhatsApp dia, kita tak tahu nama dia siapa, tapi dia hantar tu, dia ada satu sistem. Dia orang munafik ni bayar kat orang ni untuk laga-lagakan satu ni, untuk dia akan serang. Dia serang dengan begitu dulu. Dia gunakan, kalau teknologi moden ni, dia akan gunakan inilah alat apa nama ni sekarang ni, kecanggihan teknologi ni lah, kemodenan ni tadi kan, macam-macam cara dia akan gunakan, apa saja cara pun untuk
memecah belahkan manusia ni tadi. Jadi dia bila dia dah nampak gini nanti, dia akan masuklah. Dia akan masuk, konon-konon dia akan menolong lah. Dia akan nolong bagi ni lah, bantuan ni. Tapi sebenarnya dalam hati dia, penipu dia tu tadi, nanti aku akan tarik balik keuntungan. Aku bagi kau contoh RM100 pada kau, aku tolong. Nanti banyak lagi dia nak takluk kita, dia nak dia masuk dalam persatuan ni, dia datang persatuan ni yang lagi besar ke. Dia semua dah ada strategi. Dia main tekan jari je. Dia dah ini dah berlaku. Bukan saya cerita, bukan Rasulullah cerita 1400 tahun lebih tu. Bukannya maknanya benda ni yang kita sekarang yang Rasulullah cerita tu belum berlaku. Dah berlaku lama. Semenjak lagi baru merdeka, semenjak merdeka pun dah. Jadi tak payah saya cerita lebih-lebih. Tapi saya nak bagi tahu, munafik punya manusia sekarang dah makin banyak. Jadi itu tandanya akan turunnya kebenaran Allah Ta'ala. Seperti mana jahiliyah di zaman Rasulullah dah terlalu teruk sangat, baru diutus Rasulullah. Jadi ini makna kita kena bersiap siaga, kata Rasulullah. Sebab ini akan datang nanti, makna penolong Allah. Jadi kita kena jadi pengikut dia. Kalau kita tak bersiap siaga, siap diri, takutnya kita yang jadi kufar, kita jadi munafik, dia pancung kita pula. Jadi nanti dia turun, nanti tak kira lah engkau kata engkau Islam ke, engkau kata engkau ahli sunnah wal jamaah ke, tapi dia tengok keluar kufar dia, tentera-tentera Imam Mahdi akan pancung. Sebab dia Allah dah bagi tanda. Dia akan terkeluar nanti, terzahir wajah dia tu wajah bukan kesan daripada kenal diri, kenal Allah. Orang ni dia akan keluar simahum fi wujuhim min asari sujud. Ikut arahan Allah, wajah dia lain. Ikut arah batil ni, wajah dia keluar lain. Jadi tentera-tentera Imam Mahdi ni semua dia akan itu senjata tu pun yang digunakan adalah senjata yang sangat halus. Menurut pada tu, senjata yang orang-orang mukmin yang menolong agama Allah, Imam Mahdi tadi, dia ada satu special yang Allah bagi kekuatan, di mana bila dia berjalan tu bergetar hati orang kufar, jadi takut. Hingga semua luntur senjata dia ke, automatik akan jadi kita nak kena jadi yang begitu. Bukan kita ni menentang mana-mana, tak. Tapi kita kena ada yang tu tadi. Bila kita kenal diri, kenal Allah, Allah Ta'ala kata kita sebut hanya nama Allah, bergetar. Kita aja bergetar, takut kepada Allah. Jadi dengan kesan takut dan rindu pada Allah, bila orang pula yang ada batil lihat wajah kita pun yang bergetar pada Allah, dia pun bila kita sebut nama Allah, dia pun bergetar. Jadi gugur semua senjata tu. Itu nama disuruh kita siap siaga yang begitu, kata Rasulullah, dan Allah Ta'ala suruh kita gitu. Kalau kita tak bersiapkan diri, kenal Allah, tak ada apa senjata yang boleh kita lawan dia orang. Dia orang lagi hebat senjata mereka. Munafik ni senjata dia lebih hebat lagi. Yang halus, yang zahir, semua kita tak boleh mampu. Walaupun katalah minyak tak ada, apa dia tak boleh, tapi senjata yang dia dah buat oleh 70,000 orang Yahudi ni adalah senjata yang bila kita pukul pedang dia, putus pedang kita. Mampu kita nak hadapi. Dia dah tahu dah. Ini semua current semua tak ada, minyak semua tak ada, dia tak boleh pakai senjata api lagi dah. Jadi dia orang pun yakin hadis Nabi tu dia kaji. Jadi dia siapkan senjata yang harga dia 70,000 pedang tu tadi. Yang mana pedang tu kalau kita tebas pedang dia, pedang kita putus. Nak lawan macam mana? Tapi kita ada special. Kalau kenal diri, kenal Allah, kita orang mukmin, kita menyebut aja nama Allah, bergetar dia, cair semua. Itu kita kena yakin. Tapi kalau kita dah dengan Allah tu, tak kenal diri, tak kenal Allah, sebut pun 1000 kali pun, beribu kali pun tak ada rasa dia tak. Pasal kita sendiri pun tak kenal, nak bergetar pun tak. Jadi
Saya cerita ni bukan tujuan dia untuk melawan, tetapi kita kena siap siaga. Kita tak akan lawan mana-mana. Ya, kita cuma nak bagi tahu nanti bila tiba masanya jangan sampai itu jam lah kita nak mencari kelang kabut, orang kata. Itu jam kita nak buang najis, tu jam kita nak gali lubang, orang kata, orang tua kata kan. Jangan jadi sampai begitu. Panik kita nanti. Ya, anak isteri kita kelang kabut, mak bapak adik-beradik kita macam manalah, kita risau. Tapi bila kita ada benda ni, insya-Allah Allah akan bagi ketenangan, kita keyakinan kita boleh menghadapi dia. Ya, yang harus kita pegang sekarang adalah kita kena betul-betul kenal diri, kenal Allah. Jadi kita tak ada keraguan, kekhawatiran. Allah bagi keyakinan kepada kita. Ya, jadi ingat pesanan ni. Orang munafik inilah yang paling bahaya. Kalau dia tu kafir, dia Yahudi, maknanya kita boleh kenal. Rasulullah kata, aku tak khawatir. Dia orang musyrik, dia mensekutukan Allah, dia dah memang dalam keadaan dia azab oleh Allah di dunia. Dia tak sedar. Kan? Jadi kita pula boleh kenal. Tapi kalau orang tu dia mukmin, kita pun boleh kenal dia memang Allah Ta'ala amankan dia. Orang yang kenal diri, kenal Allah. Yang aku khawatir tak Rasulullah, ini orang munafik. Banyak. Bukan sikit, banyak. Ya. Sampai yang paling bahaya, Rasulullah kata lebih bahaya daripada Dajjal, iaitu munafik yang bersifat ulama su'. Kalau Dajjal tu tadi aku takuti, dia boleh menyesatkan banyak ulama-ulama, tapi aku lebih takut lagi ulama su'. Lebih sembunyi lagi munafik dia tu. Ya. Sekarang ni banyak, bukan di bumi sini, bumi tempat lain, bukan bumi Malaysia ke bumi tempat lain, ya. Di situ jadi hati-hati, bersiap siaga, ya. Ini dah dibagi nampak, jadi kita ni dah dibagi tanda oleh Rasulullah. Orang Yahudi pun yakin, apa kita tak yakin, dia dah siapkan dah lama dah. 70,000 tentera Yahudi dah bersiap. Tak payah pakai dia pedang dia. 70,000 satu bilah. Tu ya. Jadi kita ni apa benda yang kita siapkan? Tak apa ada poli, ada askar. Jahai. Kita bukan nak siapkan lawan senjata dengan dia, kita tak mampu. Kita kena ada kenal diri, kenal Allah. Kita tak perlu lawan dia. Yang menghadapinya dia bukan menghadapi kita, tapi Allah. Dan kita tak akan pergi menyerang, kita tidak. Automatik dia sendiri akan menyerang kita, automatik Allah yang kita tak akan ada sifat menyerang begitu. Tapi dia automatik takut dengan kita, dia bila dia nyerang, automatik pertolongan Allah ya. Jadi situlah saya cakap tadi, pentingnya tadi, ya, masanya dah terlalu hampir. Boleh dikata pun sudah sampai, tetapi tidak sedar banyak. Macam mana kita lihat sekarang ni, manusia-manusia kita tengok yang dah tak nak kepada Allah. Dah terlalu banyak. Tahu-tahu kita tengok, banyaknya manusia dah tak nak Allah. Mulut dia sebut nama Allah, tapi hati dia bukan dia nak Allah. Dia cuma nak sesuatu yang ada pada Allah. Nak ganjaran dia, nak dunia dia, nak kekayaan. Jadi itu dia sebut nama Allah. Ya Razak, Ya Wahab, Ya Razak, contohnya. Tapi tujuannya bila dia dah dapat tu, dia dah tak syok sebut nama Allah. Bukan saya cakap tak boleh, tapi itu adalah sifat yang tercela. Bukan lillahi ta'ala, bukan betul-betul kenal Allah. Kalau betul-betul kenal Allah, ya, dibagikan, dijanjikan syurga, memang dia yakin. Tapi sebaik-baik kebaktian amalan yang aku buat ni, sebaik-baik adalah di sisimu yang aku harapkan, ya Allah. Memang betul kau nak bagi ni, ya Allah. Memang aku yakin ada syurga ke ganjaran baik buruk, aku tahu, ya Allah. Tapi di sisimu, aku nak di sisimu. Ini orang yang beruntung. Walaupun Allah dah menjanjikan kau buat baik ni, tapi dia tetap ala tuju dia Allah tu. Dia tidak ada sifat kemunafikan.
dalam diri dia. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada sembunyi, tersorok lagi apa. Dia telanjang, bersih, betul-betul Allah. Itu yang paling mahal sekali. Jadi persiapkanlah, maknanya sebanyak-banyaknya untuk kita nak bagi faham manusia ni, tentang maknanya manusia ni harus betul-betul menjadi manusia yang kenal diri, kenal Allah. Automatik kalau dia dah kenal diri, dia kenal Allah, automatik dia akan jadi orang yang betul-betul beriman. Sekarang ni kita beriman tapi kita tak tahu apa erti beriman. Innal lazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dan surah selawat pun Allah panggil ya ayyuhal lazina amanu. Kita rasakan macam kita beriman, tapi bila diproseskan balik, diselidik balik, kita ni bukan beriman. Kita sekadar mengikuti tok nenek kita. Kita pasal dilahirkan daripada keturunan Islam, kita rasa dah macam kita automatik beriman. Minta maaf saya cakap, ni bukan bumi sini ya. Jadi ambil, Allah suruh kita berfikir. Jangan sampai kita terus tertipu lah. Kehidupan kita ni masih lagi kehidupan yang bukan disebut orang beriman, tapi rasanya macam kita ni dah beriman. Adakah kita dah jumpa seorang guru yang boleh menunjukkan kita, menjelaskan kita betul-betul apa tu iman? Kita tak jumpa lagi. Ataupun kalau kita dah jumpa, alhamdulillah, bersyukurlah. Mana kita faham apa tu iman. Orang yang beriman yang dimaksudkan Allah. Beruntung orang beriman tu akan disuruh oleh Allah, dia akan buat. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, itu yang dipanggil orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, sallu alaihi, orang minal lazina amanu wa amilus solih. Orang yang beriman dia baru aku suruh beramal soleh. Cuba kita fikirkan, Allah suruh kita banyak-banyak berfikir supaya bertambah faham kita tentang Allah, kita tak jahil tentang Allah. Kita tahu bahasa-bahasa Allah Ta'ala. Kita faham. Tapi kalau kita rasa lagi kita ni masih ada diri kita, maka itu kita takkan faham lah. Walaupun ilmu menggunung sekali pun, sejauh mana pun kita duduk, kita akan tetap dalam kejahilan. Sejauh mana kita belajar ilmu, tetapi kita tak cari jalan mengenal diri, mengenal Allah, kita tidak akan faham. Maka tu Allah tu mendahulukan, saya dah cerita tadi, dia mendahulukan innal lazina sesungguhnya orang beriman. Beriman tu makna dia rahsia, dia sir, dia suci tau. Dia suci, dia dah bersih, dia rasa yang ada hanya Allah, tu beriman. Kalau dia rasa diri dia ada Allah, itu belum lagi, itu maknanya musyrik lagi, mensekutukan Allah. Masih ada wujud, ada rasa diri lagi. Ini bukan tinggi, ini sebenarnya ini asas, tapi kita merasakan seolah-olah kita dah tahu. Kita dah syahadat seolah-olah kita dah dapat iman. Islam mesti beriman, kita kata. Belum. Orang Islam belum tentu beriman. Tetapi kalau beriman dah pasti Islam. Jangan salah faham. Sebab kita tak faham lagi Islam. Sebab Allah Ta'ala kata Islam dulu tak? Allah kata indadina indallahil, aku dulu baru ambil kerjakan tadi. Islam tu maknanya sistem yang Allah Ta'ala kata kau ikat sistem tu tadi. Islam lah nama dia. Tak mau lari daripada tajuk. Tapi sebelum tu kau kenal aku, Allah Ta'ala kata. Baru ini yang jadi sekarang ni kecelaruan. Kalau orang dulu sebelum merdeka dulu, dia memang ditanamkan keadaan dia gitu. Dia tidak mau Islam, dia ajar anak dia tadi Islam. Dia ajarkan anak dia kenal diri, kenal. Kalau orang dulu sebelum merdeka,
Bila dah masuk ya mereka, kemajuan ni masuk, strategi kita tak boleh salahkan strategi musuh Yahudi ke apa. Kita tak boleh salahkan. Tapi adalah sebabkan kita sendiri yang hendakkan tadi kebanggaan diri tadi, hingga kita sanggup tinggalkan Allah tu, kita tidak nombor satu kan, dan lari tajuk kan. Jadi senanglah Yahudi tadi, strategi dia makin berjaya lah. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Dia dah memang macam tu cara dia. Dia tak akan senang tengok kita. Dia akan cari jalan untuk kita ni sekarang. Allah dah bagi tahu kalau nak selamat harus dengan aku, harus kenal aku. Apa orang dulu sebelum merdeka dulu dia tekankan benda ni. Bila dah masuk benda elektronik apa benda semua masuk ni, kita nak salahkan tak boleh. Sebenarnya kau sendiri yang ajar. Datang ke rumah balik, engkau dengan urusannya. Ibu, mak sini, ayah sini, anak-anak semua pegang. Engkau rasa aman macam tu. Dalam lama kau tak rasa benda tu macam dalam tu. Kalau kau buka siaran-siaran yang apa, tak apa, masing-masing dengan game, dengan ya Allah. Banyak kalau pergi rumah-rumah satu kampung ni, bukan bumi sinilah, tadi tu kampung kita tengok 95% semuanya bersistemkan sistem begitu. 5% tu kira banyak lah yang betul-betul duduk berkumpul nak beranak tu, berzikirullah, mengaji Quran. Bayangkan sebelum ada elektrik ni semua, sebelum merdeka kan, di setiap rumah-rumah kampung, ada satu kampung ada 50 biji rumah, semua kedengaran kita masa tu tak ada, semua mengaji, berzaji, sifat macam-macam selawat. Kita tak merasa, tapi tok nenek kita yang mana dulu masih hidup, dia boleh ceritakan. Jauh bezanya sekarang ni. Jadi macam mana kita nak apa yang kau duduk jauh sangat tu? Makan dulu pula penting. Atas sini kan niat kau situ. Makan dulu yang kau penting kan. Mana yang kau belajar apa ni? Apa yang kau belajar? Utamakan Allah dulu. Utamakan ilmu ni dulu. Jadi kita kena matang. Bertambah kita kenal Allah, sebenarnya bertambah berakhlak, bertambah kita berdisiplin dengan Allah, bertambah kita jaga-jaga. Jangan kita lebihkan kepada hawa nafsu lebih. Kita lebih kena kepada Allah, bertambah. Itu tandanya kalau kita dah mengenal diri, mengenal Allah. Setiap nafas kita tahu dia yang gerakkan kita, sentiasa beradab, kita merasakan dia je. Takut kita nak mendahulukan ada kita punya kedirian tu. Ajar, proses ajar. Benda ni nak kena terus amal ke bersungguh-sungguh dalam diri kita. Bukan boleh ilmu ni kita dengar, lepas tu kita simpan je. Tak apalah, lain kali aku dah tua sikit, nanti boleh aku amalkan. Aku dah ada ilmu ni. Itu engkau salah faham tu. Ini ilmu ni bila Allah bagi pada Rasulullah terus buat dan tidak mau lagi tinggalkan. Terus duduk kat makam tu. Kalau kata dia dah kenal diri, dah kenal Allah tu, dia sentiasa di hati dia tu, mana pergi pun dia tak mau sedetik pun ada rasa lupa pada Allah, dia rasa risau, rasa sebabnya kita ni tak faham tu. Takut ni kita ala tujukan kepada takut pada kemiskinan, takut itu sebenarnya takut tu takut sikit sebenarnya. Takut yang lebih takut lagi bila kita lupa kepada Allah. Ayat tu kadang-kadang saya boleh cakap, orang cakap nanti saya ni salah tafsirkan ayat Quran. Bukan salah kan. Yang kau pun tafsir tu tadi bukan boleh pakai pun kau punya tafsir. Ayat tu ada bagi tahu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah Ta'ala kata dah tentu dan pasti aku bagi engkau sedikit rasa khauf wa ju'.
Sambung ayat tu kata takut buah-buahan kekurangan harta dan macam-macam ujian. Itu jenis banyak ketakutan yang Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi yang sebenarnya sedikit rasa takut itu yang Allah bagi tu, bukan dia suruh kita takut daripada itu. Kalau nak dikira, berjuta jenis takut kalau kita tulis. Takut tu. Macam-macam jenis orang. Takut tu, takut ni, takut dalam kubur, takut bini, takut ni, macam-macam takut. Cuba ceritakan takut. Tapi sebenarnya bukan Allah tu bagi takut pada kau, suruh takut tu. Takut yang dimaksudkan tu adalah kita ni kena takut jangan sampai ada rasa diri tu tujuan dia bagi takut. Si Haji ni pandai-pandai mentafsir kat situ. Masya. Aku tak nak menyesatkan. Yang ini aku dapat sendiri. Di dalam kita ini mengenal diri, mengenal Allah, akan datang kesucian, disuci. Bila kesucian ni dapat, maka yang turun anzala ala abdil kitab walam yaj'allahu wajha. Kita takkan nampak ada kebengkokan. Nyata jelas Allah bagi tahu kita. Jelas dia bagi tahu, ilham dia bagi tahu kita bila kita bersih. Tapi bila kita ada kedirian kita akan tak jelas. Yang datang bersih itu kita menutupi. Tak jelas sebab kita yang menutupi. Datang tu jelas tapi kita rasa kita tu. Tapi kalau kita betul-betul Allah bersihkan, kita nak betul-betul Allah, kita akan datang tu rasa tu jelas. Takut tu adalah takut yang mana kita merasa ada diri kita. Kita mau dia aja. Itu dinamakan sedikit aku beri kurniakan takut pada kamu tu supaya kamu jangan ada takutlah, jangan ada merasa diri. Itu nama takwa. Itu nama takwa. Jadi kita sendiri berjaga-jaga sangat jangan sampai ada rasa, jangan ada rasa kedirian kita. Yang ada sebenarnya diri kita tak ada, yang ada di yakin. Hakul ya, inna hadza lahuwa hakul yakin. Betul-betul keyakinan kita ni sampai betul-betul sampai kita dah tak ada dengar lagi siapa-siapa lagi yang boleh memberikan kepada kita keyakinan yang lain lagi. Kita betul-betul yakin dia aja yang boleh tak ada lain lagi. Diri kita ke ilmu kita ke semua kita tolak tepi. Kita nak itu betul-betul. Bukan tinggi saya cakap. Ini sebenarnya inilah yang Rasulullah ajar dulu nombor satu pada sahabat pada dia. Dulu wali-wali Allah semua dia dapat ni dulu ditanamkan. Barulah ayat-ayat Quran dia baca dia akan faham apa maksud dia. Nak guna asbabun nuzul turun tu Allah yang tahu nak diletakkan ayat ni pada zaman Rasulullah gini, pada zaman sahabat gini, zaman tabi'in, zaman wali Allah, zaman kita macam mana ayat Quran tu nak dipakai betul-betul. Minta kepada Allah. Tu mungkin di zaman Imam Ghazali ayat ni sesuai ni. Di zaman kita pula ayat ni lain pula. Ya Quran tu dia kita tak pandai nak ulahkan, melainkan kita dah kenal diri, kenal Allah, kita akan merujuk kepada Allah. Nanti Allah yang kata. Jadi gitulah saya cakap tadi, kalau engkau tu ada diri engkau, macam mana engkau nak dengar? Kau dah ada diri engkau je tu dah maknanya kau kotor, syirik, tak suci. Allah tu subhanallah ya kudus, suci. Dia mau turunkan benda yang suci. Dia turun benda suci, engkau dalam kotor bercampur, mana boleh minyak dengan apa ni air boleh campur. Wala talbisul haqqa bil, mana boleh Allah Taala kata yang hak dengan batil kau campur. Sekarang kau campur adukkan, aku yang turun, mana kau nak boleh faham. Jadi kau jangan salah. Allah sentiasa turunkan yang bersuci, yang benar, yang molek. Tapi engkau sampai ke engkau ni engkau was-waskan. Tu pasal perlunya mengenal diri, mengenal Allah. Kalau terus mengenal Allah, nanti pun kau tak faham. Tu saya maksudkan tadi, mengenal diri dulu. Mengenal diri tu mencari, memproses balik, recycle, bersihkan balik. Bersih, kenal diri sampai kita tak ada bau bersih. Kalau ada lagi engkau tak bersih lagi. Ada lagi kedirian, kau tak bersih lagi. Maknanya ada ego lagi, ada sombong lagi.
Engkau tak menangis lagi dalam hati engkau tu berdetik. Engkau cakap dengan orang ni, alah engkau ni tak pergi solat pakai seluar pendek dengan apa. Engkau tak rasa itu kotor. Nasi engkau nampak lagi orang ni tak betul lagi, orang ni betul. Dalam hati engkau ada diri engkau lagi. Bilanya engkau yang nak jadikan diri engkau tu berperang lawan benda ni, bila engkau nak tunggu bila? Kau nak tunggu bila kau kata ni tinggi? Kau nak tunggu bila dah umur kau berapa pun kau tak apa je. Kau jangan tertipu. Jangan rasa engkau ni umur 10 tahun tak ada meninggal, baru lahir meninggal pun. Yang kau ingat umur kau 80 tahun baru kau dah sakit, dah potong kaki, dah kena penyakit macam-macam, baru kalau aku sihat kan boleh aku buat. Ya Allah, masa sekarang ni tinggal sihat, tinggal. Dan kalau siapa-siapa dalam YouTube ni yang berumur dah tinggi pun jangan tertipu. Terus tukar stesen kita. Biar kita mati betul-betul dalam keadaan nak membersihkan diri, nak betul-betul kepada Allah. Sempat lagi maknanya kita tahu kita nak meninggal ni, kita tahu dah hala tuju kita Allah. Bukan hala tuju kita tempat lain. Memang Allah nak gitu. Allah ciptakan kita, memang Allah nak innalillah daripada aku. Aku nak engkau harus kembali kepada aku, bukan kembali kepada selain yang aku jadikan. Jadi Alhamdulillah, walaupun kita dah berumur 90 ke 80 baru tahu, tak apa, Alhamdulillah. Yang pentingnya masih hidup. Dan pula jangan yang muda-muda pula berfikiran aku masih muda, tak apa, aku simpan, tak payah pakai dulu. Jangan, tu pun rosak. Belum tentu umur kau, yang kau cakap umur kau 30 tahun, 20 tahun, kau kata tak apa, tunggu nanti aku dah tua baru aman. Kau ingat besok kau hidup lagi? Ni 1 jam ni, 15 minit ni, 5 saat ni, kau tahu ke nyawa kau? Jangan. Bila dapat ni terus bertindak. Banyak bukti-bukti zaman Nabi ajar ni, terus bertindak. Diorang terus bertindak. Tak kira umur berapa, muda ke, dia terus bertindak. Sebab inilah yang dikatakan kemanisan dengan Allah. Tak ada yang lebih manis, tak ada yang lebih enak, tak ada yang lebih nikmat. Inilah. Jaga genggam dia, jangan sampai terlepas. Jadi nak genggam dia, takwa nama dia, iaitu jangan lagi merasa seolah-olah kita dah terbalikkan gelas ni kosong. Dalam hati kita kosong, terbalikkan kosong. Jadi kita tak mau ada yang lain, kita tawaf. Jangan bagi diri kita pun masuk dalam ni. Dalam ni hanya semata-mata keesaan. Ini saya ibaratkan yang kata kalau si Haji kata ada tempat. Bukan, ni saya nak masukkan dalam hati kita. Jangan ada yang lain lagi. Kita pula jaga kat luar tu. Jaga, takut jangan masuk. Kita sendiri jangan masuk. Dan apa lagi yang luar ni kita jaga, jangan bagi masuk dalam hati. Dunia ke apa benda ke jangan masuk. Kita yang kena jaga perang kan. Perang ni clear. Dan kita sendiri, musuh kita adalah diri kita sendiri kalau duduk dalam tu. Faham tak? Berjuang ini dulu, barulah kau nak pergi perang yang luar tu. Kalau yang ini saja kau belum dapat lagi perjuangannya diri kau, kata Rasulullah. Perjuangan pertama adalah dalam diri. Kalau dalam diri aja kau belum boleh, mana kau tak payahlah kau nak bikin luar. Sebab dalam aja kau tak faham, akan timbul nanti perangai-perangai munafik tadi. Dalam kau sendiri dah ada sifat munafik, ada sifat kotor. Maknanya dalam ada diri kau, maknanya kau tak akan mampu nak menjalankan kerja yang suci ni tadi. Tapi kalau kau dah betul-betul duduk di situ, kau dah tak takut siapa dah. Sebab kau tak ada musuh. Sebenarnya Allah yang menanggung kau. Sebab kau duduk dalam benteng Allah. Bukan kita ni, maknanya bukan saya bagi tahu ni, bukan kita nak melawan siapa-siapa, tak ada. Kita sekarang nak dapatkan balik makna kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah, barulah kita ni Allah sendiri berjanji dia berada dalam benteng Allah. Jadi di situ. Di situlah kekuatan yang kita kata bila kita tak adakan diri kita, di situ baru datang Allah berjanji. Datang kekuatan. Jadi Rasulullah tak khawatir. Mana kita dah dapat pegangan kita. Rasulullah lagi. Yang Rasulullah risau munafiknya tadi. Yang saya kata. Sebab munafik ni dia tak dapat lagi, dia pura-pura mengatakan dia dah munafik. Dalam hati dia menipu. Padahal dia tak kenal Allah. Dia tak faham Allah.
tapi dia gunakan ayat-ayat Quran seolah-olah orang nampak macam dia ni kenal diri, kenal Allah. Padahal dia, tapi orang mukmin, orang yang dah kenal Allah, arif billah, dia tahu orang ni, tapi dia tak nak bagi tahu. Dia bagi tahu pun dia bagi kias-kias. Kau kenal diri, kenal Allah, nanti kau sendiri akan tahu. Aku tak payah bagi tahu. Specialnya tadi. Jadi baru kita nampak keliling kita sekarang ni terlalu banyak orang hati dia munafik. Bahayanya hati dia munafik. Kalau luar dia munafik, kita semua dah tahu kan. Dia pura-pura. Apa ciri-ciri dia orang munafik ni? Allah Ta'ala kata, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku siapkan neraka jahanam ni. Golongan dia golongan orang yang di dalam qulubun la yafqahuna biha. Dia tak mau memahami dalam dia tu. Itu hak Allah Ta'ala bagi tahu kat dalam dia. Dia tak mau memahami. Dia tak mau kenal Allah. Dia tak mau kenal diri dia. Dia tahu itu dia punya bahagian. Dia tak mengaku itu daripada Allah. Hidupnya daripada Allah. Kudrat daripada Allah. Dia tak mengaku. Dia tutupi. Itu golongan orang yang Jahannam, itu orang munafik. Dan lain ayat lagi Allah Ta'ala munafik ni, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Allah Ta'ala kata. Dan Allah akan balas menipu ketika mereka itu solat, hatinya hanya sedikit dia ingat Allah. Yang lain dia ingat dia, melayang-layang dia ingat. Tu golongan munafik. Jangan kita ingat orang munafik tu orang kafir. Orang munafik tu golongan orang yang solat tetapi hati dia sikit dia ingat Allah. Yang dia ingat dalam solat tu, dia ingat ganjaran ni aku dah buat ni. Dia tak matikan diri dalam solat tu. Dia rasakan Allah dia semua. Berdiri, berrukuk, sujud, memuji, semua dia rasakan Allah. Itu orang yang khusyuk. Tapi orang yang tak khusyuk, dia ingat diri dia. Berapa Allah nak bagi aku solat. Dia gitu dalam hati dia. Itu sifat-sifat orang munafik. Bahasa Allah tu munaf tu maknanya dua wajah. Dia wajah dia jumpa orang ni begini dia cakapnya. Jumpa orang ni begini, jumpa dia dua wajah, dia boleh berwajah-wajah supaya dia dapat melaga-lagakan orang. Sifat dia dalam solat begitulah hati dia. Dia tak akan dapat khusyuk. Berapa banyak orang sekarang solat yang tak khusyuk. Tu faham-faham sendiri. Saya tak cakap munafik, tapi Allah sendiri bagi tahu kalau orang tu solatnya dalam solatnya sikit, itulah orang munafik. Banyak tak sekarang ni? Tapi bukan bumi sini, tempat lain. Bukan bumi Malaysia, bukan bumi ni dunia, bumi tempat lain. Banyak munafik. Kena faham sendiri. Jadi olahkan supaya diri kita ni terhindar jauh-jauh daripada sifat tu. Dengan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, tak lain la ilaha tak adakan dirimu. La ilaha, melainkan yang ada Allah. Pahami betul-betul dalam kehidupan yang bergerak, yang mencium, yang memberi ilham, yang apa saja yang kau buat, semua jantung kau naik turun, naik nafas kau, semua kau rasakan dia. Jangan, itulah ilaha illallah. Barulah dia terus naik cahaya tu kepada Allah. Laju ya sampai nanti. Tu nak kena faham betul-betul. Baru kita jadi manusia yang betul-betul faham apa tujuan kita di hidup. Baru kita ni digelar tadi manusia yang laqad khalaqnal insana fi sebaik-baik. Jadi manusia yang sebaik-baik. Untungnya tadi. Jadi praktis, maknanya terus praktis. Sebenarnya kita bertambah kena jadi bagus. Bukan ini hari bagus, besok out. Ini hari bagus, bukan. Dia kalau ada benda ni, dia sentiasa akan nak tingkat. Rasul kata orang yang bagus ni, dia sentiasa akan tingkat dan lagi akhlak dia. Ni hari 10, besok. Ni hari 10 kasih sayang, besok 11. Ni hari akhlak 12, naik lagi. Dia tak mau turun rugi bagi dia. Itu orang yang Rasul kata bagus.
Ya. Jadi pegang betul-betul dekat ya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tu bila kita kenal Allah, kita kenal diri, kita kenal Allah, maka pertolongan Allah sentiasa dekat dengan kita. Ya, jangan risau. Ya, kita harus yakin, wahakul yakin, kamalul yakin bahawa kita ini berada dalam naungan Allah. Selagi kita tak ada merasa ada diri kita, selagi itu kita di dalam benteng. Tak ada siapa boleh rosakkan kita. Ya, kena yakin betul. Baru kita akan nampak. Kita dah tak payah lagi siapa-siapa nak yakinkan kita dah. Kita dah dengan Allah, kita dah betul-betul duduk tu, kita jaga ya duduk makam tu. Kita pula memelihara takwa tadi, warak tadi, supaya jangan kita nak rasa ada dalam diri kita, ada rasa diri kita je kita dah takut dah, kita dah rasa buangkan diri kita. Ya. Sebab kita dah tahu itulah punca ni akan menyebabkan kita rosak. Bila nak ada rasa kedirian kita biarkan. Bila kita biarkan, barulah datang iblis. Kita sendiri yang keluar daripada makam tu. Tapi jangan salahkan iblis. Dia menunggu kita je. Kita keluar baru boleh. Kalau kita duduk dalam benteng Allah, dia tak boleh buat apa. Dia tak ada daya upaya. Dia pun bergerak atas Allah yang suruh. Jadi kita tak akan salahkan dia, sebab kita salah diri kita. Kita yang kalau ada kita dah berada tempat naungan selamat Allah, kita keluar terbujuk kerana diri kita nak rasa ada. Itu punca dia. Cepat matikan balik, kita duduk balik. Ya, jangan biarkan lama-lama. Tu. Ya, sudah cukuplah dulu. InsyaAllah ada apa-apa pertanyaan, kongsian. Tu.